tak sesuai dengan jiwa saya dan tidak sesuai dengan keadaan saya sebagai seorang muslimat, ibu kepada anak-anak. Pada saya, kerjaan seorang jurutera tu ialah sangat demanding lah untuk seorang muslimat. Okay, so saya doa pada Allah untuk menunjukkan saya satu kerjaya yang lebih family friendly, yang saya boleh ada masa yang lebih fleksibel untuk memberikan tumpuan yang lebih kepada keluarga saya. Alhamdulillah, Allah telah bukakan peluang untuk saya menjadi seorang perunding keuangan. Dan setelah saya bekerja dalam syarikat minyak dan gas antarabangsa selama hampir 5 tahun, akhirnya saya meletakkan jawatan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada kerjaya perancangan keuangan Islam ni lah. Pada tahun 2004 dah lama dah. Dah 16 tahun. Okay. So saya merupakan bendahari Dewan Muslimat PAS Negeri Melaka dan juga AJK Lajnah Antarabangsa Dewan Muslimat PAS Pusat. Saya merupakan ibu kepada 6 orang anak yang sulung umur 20 tahun. Ada juga ni, dia tak login tapi dia dengar juga ni. Yang kecil sekali baru 2 tahun setengah. So masa saya buat slide ni sibuk dia kacau Umi tengah buat apa. Sekarang ni dia tengah di kuarantin di bilik sebelah. Okay, so okay, kita terus kepada slide saya. Boleh semua? Saya cuba share slide saya. Mana ni? Kenapa tak keluar? Kenapa tak keluar? Slide. Okay. Puan boleh stop share. Cuba share balik. Cuma Stop share dulu. Cuma tekan yang waktu nak keluar tu dia keluar yang slide. Waktu nak share tu pilih yang slide. Dah, saya dah pilih dah slide ni. Lepas tu saya tekan share. Okay, alhamdulillah. Keluar. Okay. So, tapi saya kena buat slideshow lah Nampak? Okey ke? Semua nampak ke? Nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, so ini tajuknya. Okey, sebelum saya pergi kepada soalan-soalan yang dikemukakan semalam, saya nak share sedikit mengenai elemen-elemen perancangan kewangan. Perancangan kewangan ni dia terbagi pada 3 elemen yang besar, yang utama, iaitu yang pertama, saya campur bahasa Inggeris dan bahasa Melayu boleh? Okey, yang pertama elemennya ialah accumulation. Maksudnya kita nak kumpul aset kita. Aset yang paling penting ialah cash lah, kan? Lepas tu kita nak buat pelaburan seperti sebenarnya cash pun adalah salah satu bentuk pelaburan. Kita boleh ada share di pasaran saham, kita boleh masuk unit amanah. Kita boleh ada pelaburan-pelaburan emas, mungkin kita melabur dalam barang-barang antik. Kita juga boleh ada melabur dalam real estate iaitu properties, tanah, bangunan dan sebagainya. Okey, yang kedua kita mesti ada elemen protection iaitu perlindungan. Okey, perlindungan ni kita boleh dapati daripada produk-produk takaful lah. Sebenarnya dari tiga-tiga elemen ni, takaful ni yang paling penting sekali kerana kita perlukan perlindungan dahulu sebelum kita nak ada pelaburan. Sebab tanpa perlindungan, semua aset kita boleh habis kalau apa-apa berlaku pada kita. Okey. Contoh, siapa dah tengok Abby Yus baru-baru ni share. Dia kata siapa yang boleh beli takaful, belilah dulu. Sebab dia punya kekayaan yang dia kumpul dalam masa berpuluh tahun hilang dalam masa 3 tahun saja kerana dia tak beli takaful. Sebab bila dah sakit dan sebagainya, kita terpaksa jual aset-aset kita, drain kita punya savings untuk membuat rawatan dan sebagainya. Tapi kalau kita dah ada takaful kesihatan dan sebagainya, insya-Allah polisi takaful kita yang akan membantu kita fund lah kita punya rawatan kesihatan dan sebagainya. Okey. Dan yang ketiga ialah preservation. Maknanya kita nak preserve kita punya aset
kalau kita dah meninggal nanti. Maksudnya aset kita tidak dibekukan, aset kita diberikan kepada orang-orang kita nak beri. Okay, so estate planning ni, preservation ni kita boleh buat melalui estate planning atau perancangan harta pusaka. Estate kat sini bukan estate getah atau kelapa sawit tau. Estate ni maksudnya harta pusaka. Harta kita lah, harta yang orang yang dah meninggal. So, estate planning ni boleh dibuat melalui hibah, wasiat, wakaf, deklarasi harta sepercarian untuk orang yang dah berkahwin dan sebagainya lah. Okey. Semua dah faham eh? Kalau ada soalan, boleh tanya sekarang ataupun kita bawa ke akhir nanti. Okey. InsyaAllah saya boleh share slide ni later lah dengan organizer eh. Saya akan convert pada PDF dan saya akan share insyaAllah. Okey. Okey, soalan yang pertama. Sekejap eh. Sekejap. Okey. Soalan yang pertama, bagaimanakah cara mengurus dan menjana keuangan bagi pelajar yang tidak mengambil PTPTN atau beasiswa selain berniaga? Okey jawapannya, okey, saya dah senaraikan kat sini. Yang penting sekali kita kena jaga hubungan dengan Allah. Okey. Masa saya habis SPM, saya terus fly ke Australia. Masa tu alhamdulillah lah saya dapat beasiswa dan dapat meneruskan pelajaran di luar negara sebulan selepas SPM tamat. Masa tu tahun 2000. SPM tahun 99, tahun 2000 saya dah fly. Okey, sebelum saya fly tu mak saya pesan, solat duha jangan tinggal, surah Waqiah jangan tinggal. So alhamdulillah daripada tahun 2000 tu sampai sekarang dah 20 tahun, inilah amalan yang saya buat untuk murah rezeki. Maknanya yang pertama sekali kita kena sedar semua rezeki itu adalah dari Allah dan kita kena minta dengan Allah. Dan kerana solat duha, surah Waqiah ni ada dalil-dalil sahih yang mengatakan bahawa amalan ini boleh mendatangkan rezeki kepada hamba Allah, maka kita kenalah buat ni dulu sebelum usaha yang lain. Okey, macam kita nak makan, kita baca doa dulu, baru kita makan. So sama juga, kita doa dulu, kita usaha, lepas tu baru kita tawakal. Okey, hadis sahih berkenaan solat duha banyaklah sebenarnya. Okey, solat duha itu mendatangkan rezeki dan menjauhkan kemiskinan dan tidak ada orang yang memelihara solat kecuali orang yang bertaubat. Okey, so solat duha itu mendatangkan rezeki dan menjauhkan kemiskinan. So kita jangan ingat orang yang dah kerja je kena buat solat duha. Student lebih lagi sebab kita ni nak pass exam, nak dapat keputusan cemerlang tu semua rezeki kan. Bukan setakat duit saja. So kita kena minta dengan Allah. Yang kedua surah Waqiah. Okey, surah Waqiah ni sabda Rasulullah maksudnya siapa yang membaca surah Waqiah pada setiap malam, dia tidak akan ditimpa kemiskinan atau kefakiran. Okey, riwayat Ibnu Mas'ud. Okey. Satu lagi maksud hadis, surah Al-Waqiah adalah surah kekayaan. Hendaklah kamu membacanya dan ajarkanlah ia kepada anak-anak kamu. Okey. Maknanya kalau kita buat surah Waqiah ni, kita baca setiap malam, insya-Allah rezeki kita murah. Okey. Okey, yang ketiga istighfar. Okey. Istighfar ni sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Kita kena pakai tasbih lah, kalau tidak kita tak tahu berapa dah kita buat kan. Okey. Istighfar ni dia ajaib tau sebab sebenarnya kita tak perlu cakap apa kita nak, kalau kita selalu istighfar Allah akan beri keperluan kita. Allah akan cukupkan keperluan kita. Okey ni ada cerita lah, satu hari seorang lelaki bertemu dengan Hasan Al-Basri kerana masalah kelaparan. Lalu Hasan Al-Basri menjawab, istighfarlah kepada Allah. Okey, kemudian seorang lagi pula. Seorang lagi pula jumpa and then dia cakap tak ada anak. Lepas tu Hasan Basri cakap istighfarlah kepada Allah. Dan yang ketiga, datang pula seorang lagi yang berkata
kebunnya kering, tak ada hasil tanaman. Lepas tu Hasan Basri jawab, istighfarlah kepada Allah. Lalu mereka rasa macam pelik lah, kenapa ni semua kena istighfar? Betul ke tidak Hasan Basri ni kan? Okey, sebenarnya Hasan Basri ni dia bukan bercakap kosong, ada dalil iaitu surah Nuh ayat 10 hingga 12 yang bermaksud, sehingga aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, mohonlah ampun ni maksudnya beristighfar. Sekiranya kamu berbuat demikian, dia iaitu Allah akan menghantarkan hujan yang mencurah-curah kepada kamu, dan dia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak-anak. Dan dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir. Maksudnya istighfar ni boleh mendatangkan rezeki kepada kita. So kita kena jaga ni betul-betul. Yang keempat ialah sedekah. Okey, jangan cakap kita student kita tak boleh sedekah kerana kita pun tak cukup. Kerana dalam sebuah hadis juga mengatakan bahawa Allah itu sayang kepada orang yang bersedekah, tetapi Allah lebih cinta kepada orang miskin yang bersedekah. Maksudnya kita jangan cakap kita pun tak cukup, macam mana nak sedekah. Sebab Allah lebih cinta kepada orang yang miskin tapi dia bersedekah. Sebab tu zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang miskin pun berlumba-lumba nak sedekah walaupun dengan sebelah tamar. Kerana Allah dah janji dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan kita punya rezeki lah kan. Okey, maksudnya walaupun kita student, kita cuba cari jalan untuk beri sedekah walaupun sedikit. Mungkin sehari RM1 ataupun sebulan RM1 pun tak apa, asalkan kita istiqamah. Okey. Mungkin ada kawan kita lebih susah, kita kongsi makanan kita dengan dia. Contoh. Kemudian kita kena bersyukur kerana dalam surah Ibrahim ayat 7 kan, saya rasa ramai yang tahu ayat ni. Maksudnya, jika kamu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat-nikmatnya kepada kamu. Tapi jika kamu kufur dan ingkar, maka azab Allah itu amatlah pedih. So kita kena sentiasa bersyukur. Okay, dalam Al-Quran, kalau kita baca tafsir, apakah maksud bersyukur ni? Bersyukur ni bukan setakat cakap Alhamdulillah je. Okay, bukan setakat syukur Alhamdulillah. Bukan. Maksudnya bersyukur ni, sebenarnya definisi bersyukur dengan bertakwa ni dia hampir sama dan sangat sama sebenarnya. Maksudnya kita meninggalkan semua yang Allah larang dan kita berusaha melakukan semua yang Allah suruh, yang wajib dan yang sunat. Itulah maksud syukur. So insyaAllah kalau kita jadi orang yang bersyukur, kerana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau solat sampai bengkak-bengkak kaki sedangkan kau telah dijanjikan syurga oleh Allah? Maka apa Rasulullah jawab? Rasulullah jawab, salahkah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya Rasulullah pun yang dah confirm masuk syurga masih lagi melaksanakan, mendirikan solat-solat sunat, solat tahajud dan sebagainya. Ini kan pula kita yang sangat jauh lah daripada darjat Rasulullah tu. Lebih-lebih lagi lah kita kena lakukan segala amalan wajib dan sunat ni dan menghindarkan diri daripada melakukan segala yang haram. Okey, satu lagi maksud bersyukur ialah kita kena jangan bandingkan diri kita dengan orang yang Allah bagi lebih. Jangan ada rasa hasad dengki dan sebagainya. Tapi kita boleh jadikan mereka inspirasi untuk kita lebih berjaya lagi dalam hidup. Okey, lepas tu surah Muhammad ayat 7. Saya rasa ramai pun dari kalangan jemaah kita dah tahu sangatlah surah Muhammad ayat 7 ni. Iaitu, jika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita di dunia dan di akhirat. So maknanya kalau kita nak Allah bantu kita dari segi keuangan, dari segi rezeki, dari segi kesihatan dan sebagainya, kita kenalah bantu agama Allah dulu. Kerana Allah nak tengok siapa yang bantu agama Allah, baru Allah beri kelebihan kepada orang-orang tu. Okey, banyak lagi sebenarnya hubungan dengan Allah yang perlu kita jaga, tapi cukup setakat tu dulu. InsyaAllah kita akan kongsi di lain masa. Boleh juga kalau nak follow saya punya Instagram, hajah.hawa.yaakob.
ataupun Facebook saya Hajah Hawa Yaakob boleh, sebab saya banyak juga kongsi-kongsi macam-macam ilmu di sana insya-Allah. Okey. Kemudian kita kena activatekan kita punya RAS RAS ni maksud dia panjang dia Reticular Activating System. Reticular Activating System ni ialah satu komponen otak kita yang terletak di belakang tengkuk kita ni. Dia besar dia macam jari kelingking kita saja, sikit je, tapi sangat powerful kerana dia bertindak sebagai filter atau tapisan kepada apa-apa yang masuk dalam minda atau otak kita ni. Okey, contoh kalau kita cakap kita ni selalu lambat, tak pernah punctual. So RAS kita akan membuatkan kita percaya yang memang kita akan selalu lambat dan kita akan jadi apa yang kita percaya tu. Okey, kalau contoh kita rasa kita nak beli kereta, contoh kalau kita nak beli kereta Myvi. So kita akan nampak dekat jalan raya tu banyak kereta Myvi saja sebab RAS kita dah tapis kereta-kereta yang lain. Bukan maksudnya tak ada kereta lain yang lalu depan mata kita. Tapi kerana kita nak sangat kereta Myvi tu, maka RAS kita dah jadikan kita tak nampak kereta lain, kita nampak kereta Myvi je yang banyak. Sama juga kalau kita cakap kita nak kereta Mercedes, kita akan nampak kereta Mercedes saja. Ataupun di airport contohnya selalu ada pengumuman di airport kan. Tapi kita tak hiraukan pengumuman tu apa. Kecuali kalau pengumuman tu ada kaitan dengan kita. Contohnya flight number kita ataupun nama kita kalau kita dah lambat. Dia akan buat pengumuman untuk kita segera boarding. So itulah RAS. Maknanya kita kena sentiasa fikir apa yang kita nak dan perkara tu mesti yang positif-positif saja. So kalau kita cakap kita nak keuangan kita beres, keuangan kita cantik, kita kena sentiasa cakap macam tu. Kita jangan selalu cakap aku pun tak cukup, aku selalu tak cukup duit, aku selalu tak cukup ni. Sebab itu yang kita minta, RAS kita akan tunjukkan bukti-bukti yang memang kita tak cukup tu dan memang kita akan sentiasa tak cukup. Macam kita nak sedekah kan, kita akan cakap aku sentiasa cukup untuk sedekah. Macam tu. So maknanya kita akan sentiasa diberi peluang oleh Allah untuk bersedekah. Jangan cakap tak cukup sebab kata-kata tu pun satu doa. Sebenarnya RAS ni dari segi saintifik. Tapi dari segi kita ni apa kita cakap ialah doa. Lepas tu dalam sebuah hadis qudsi yang sahih juga mengatakan bahawa Allah itu bersama sangkaan hamba-hambanya. Okey, dengan syarat sangkaan itu tidak bercanggah dengan syarak. Contohnya, kalau kita rasa Allah nak bagi kita rezeki, insya-Allah dengan cara yang halal kita akan dapat. Tapi kalau kita sangka kita tak solat pun nak masuk syurga, itu tak selari dengan syarak, itu tak betul lah sangkaan tu. Allah memang bersama sangkaan hamba-hambanya, tapi kita tak boleh berangan kalau tak selari dengan syarak, sangkaan itu tak betul lah. Okey, last kali subconscious mind. Subconscious mind ni minda bawah sedar. Okey. Yang kita sedar ni dipanggil conscious mind. Sebenarnya conscious mind ni hanya sedikit saja berbanding dengan subconscious mind. Subconscious mind kita ni, kalau kita tidur pun subconscious mind kita tak tidur. Kerana subconscious mind kita ni bertanggungjawab kepada kita punya fisiologi kita. Contohnya kita punya degupan jantung, kita punya sistem peredaran darah, kita punya pembahagian sel, sistem pencernaan kita, sistem pembiakan kita kalau kita mengandung dan sebagainya. Apa lagi? Macam kita punya rambut sentiasa tumbuh, kita punya nafas sentiasa bernafas. Kan? Maknanya kita sentiasa hidup sebenarnya. So siapa yang memanglah Allah yang jaga kita semasa kita tidur, tapi Allah membenarkan benda tu berlaku melalui subconscious mind kita. Maksudnya minda bawah sedar kita ni sentiasa hidup, sentiasa tak pernah tidur. Sayang. Okey. Sentiasa tak pernah tidur. Okey. Jom nak tengok ni. Ni anak saya yang nombor 6 Okey. So subconscious mind kita tak pernah tidur. So kita kena activate subconscious mind kita ni sama macam kita activate RAS kita juga. Sebab dia akan tunjukkan kita kepada rezeki-rezeki dan kehendak-kehendak yang kita nak tu, yang kita minta kepada Allah. Okay, subconscious mind kita ni dia akan sentiasa memberi signal-signal macam contohnya macam wifi. Kita tak nampak wifi kan? Tapi wifi tu ada. So subconscious mind ni kita akan sentiasa memberi signal-signal macam tu kepada orang-orang lain yang mempunyai pemikiran yang sama macam kita. Contohnya kalau kita jual sesuatu lah, jual barang kita cakap kita nak jual barang
banyak ni bulan ni. Ini target kita dan kita selalu fikir pasal tu. So insya-Allah subconscious mind kita akan tunjukkan, akan temukan kita dengan pelanggan kita yang akan membeli barang kita tu, produk kita tu. So kita kena sentiasa berfikiran positif lah, menggunakan kita punya rest dan subconscious mind untuk sentiasa mendapatkan apa yang kita nak dengan izin Allah, insya-Allah. Okay, tolong ambil adik saya. Yam kena. Umi nak kerja. Umi nak work. Yam good girl. Okay. Okay. Bawa kat bilik sebelah lah. Alah, sian. Tunjuk handphone Aisyah lah. Okay, sorry ada gangguan. Okay, itulah malam-malam kalau orang ramai anak macam itulah. Okay, yang kedua kita boleh, kalau kita tak nak berniaga, kita boleh banyak lakukan kerja-kerja lain yang boleh mendatangkan pendapatan kepada kita walaupun kita masih belajar. Okay, kita boleh menulis, kita boleh tulis blog, e-book, artikel, buku. Sekarang ni banyak sangat channel untuk kita menulis untuk mendapatkan pendapatan lah. Lepas tu kita boleh buat kerja-kerja menterjemah. Kita boleh jadi guru tuition. Online boleh, offline boleh. Okey, kita boleh join Palapis. Dekat IPTA semua ada Palapis kan? Saya dekat Australia tak ada Palapis tau. Okey, kita boleh buat product review. Kita boleh jadi YouTuber. Okey, kita boleh buat part time job macam Grab, Foodpanda, Dispatch, Cleaner, Ada Flyers dan sebagainya lah. Saya ada seorang kawan lah, kawan suami saya sebenarnya. Gini menyediakan platform dispatch kepada students sebab dia sendiri tidak dapat meneruskan degree dia kerana faktor kemiskinan. So bila dia quit daripada universiti dia alhamdulillah tanpa degree pun dia berjaya macam-macam perniagaan yang dia buat. Last kali dia banyak buat bisnes logistik lah, hantar barang dan sebagainya. Sekarang ni dia ada dalam beratus motosikal dan dia beri kepada student-student yang nak buat part time job hantar dispatch. Maksudnya dia akan cakap jangan berhenti belajar, uncle tolong kerja. Maksudnya carilah kerja yang kita boleh buat part time untuk tambah pendapatan Okey. Walau bagaimanapun saya tak berapa setuju dengan kenyataan ni, dengan soalan ni, iaitu nak tambah pendapatan, nak jana keuangan tapi tak nak berniaga. Kerana Nabi pun dah cakap 9/10 punca rezeki adalah dari berniaga. So saya pun tengok macam-macam student dah buat kan, Shaklee lah, macam-macam lah, Mary Kay lah, apa-apalah kan. So semua tu boleh dilakukan. Dan saya bagi satu idea lagi, iaitu boleh jadi macam saya, iaitu seorang perunding kewangan, kerana saya ada beberapa orang sahabat saya yang membuat perniagaan perundingan kewangan ni semasa mereka belajar, dan selepas tu tak perlu, bila dah graduate tak perlu cari kerja dah, teruskan je buat kerja sebagai perunding kewangan, dan umur 22, 23 dah boleh pakai Porsche, dah boleh pakai Mercedes, dah boleh pakai BMW. Maksudnya kita bukan nak nampak sangat Porsche, Mercedes, BMW tu, tapi peluang tu ada kat situ. Kawan saya ni, macam saya dah kerja 4-5 tahun baru saya dapat tahu mengenai kejayaan perunding kewangan ni kan. Tapi sahabat saya lain tu yang dah buat lebih awal, dia dah buat daripada dia belajar lagi. Maksudnya masa dia belajar, kalau kelas dia start pukul 10, pukul 7 tu dia dah pergi dekat office klien dah. Dia dah cerita mengenai produk perancangan kewangan, financial planning pukul 10 tu baru dia pergi kelas. Kalau weekend kawan-kawan lain tengok wayang atau lepak, dia akan pergi jumpa klien. Dia akan buat appointment. So dia akan buat sales. Yang bagusnya perunding kewangan ni dia tidak perlu produk. Maknanya tak perlu modal yang besar untuk menjalankan perniagaan ni. Maksudnya kita hanya beri khidmat nasihat dan kemudian pelanggan akan ambil produk keuangan daripada kita seperti pelaburan, takaful, buat wasiat dengan kita dan sebagainya. Maksudnya kita tak perlu angkut produk tu ke mana-mana, kita perlu bawa borang. Dan sekarang ni lagi senang, semuanya online saja. So kalau ada tab ke laptop ataupun iPad dah boleh close sales dah. Hanya perlu bawa laptop ataupun iPad, buat presentation dan terus close. Dan kita akan dapat commission lah daripada sales kita.
Okey, so itu soalan 1 lah. Okey. Kemudian soalan 2, apakah persediaan kewangan yang perlu dibuat sebelum bergraduasi, sebelum graduate? Okey, yang pertama, kita tak tentu lagi dapat kerja dalam masa yang singkat kan. So kita kena ada dana untuk survive lah selama 6 bulan. Okey, kalau kita bekerja pun 6 bulan ni ialah satu standard dana kecemasan. Maknanya kita kena ada duit simpan yang mana boleh cukup untuk kita hidup selama 6 bulan. Okey, lepas tu kita kena simpan duit di tempat yang memberi pulangan yang tinggi. Contohnya unit amanah lah, unit amanah patuh syariah. Saya boleh kongsi tentang ini kemudian. Saya boleh tunjuk ledger klien saya yang simpan RM200 sebulan. Mula-mula tu dia letak RM10,000. Sebab simpannya dia dekat tempat lain, dia pindahkan daripada ASB. Lepas tu dia hanya letak RM200 sebulan. Selepas 15 tahun, duit dia dah jadi RM79,000. So itu 15 tahun. Tapi kalau kita sebagai student, kita bolehlah 100 bulan pun boleh. Kita boleh mulakan dengan 500 dan tiap-tiap bulan kita boleh tambah RM100 melalui auto debit. InsyaAllah lepas kita belajar, duit tu dah ada. Okey. Boleh kerja sambilan juga. Umur 21 tahun dah boleh kerja sambilan sebagai pemerintah kewangan Islam. Atau nak buat perniagaan lain pun tak kisah, macam Shaklee Amerika yang saya sebut tadi. Okey, kalau nak jadi pemerintah kewangan Islam macam saya, kita kena ambil peperiksaan lah. Beberapa peperiksaan seperti unit amanah, takaful, wasiat dan sebagainya. Cuma yang saya suka kalau kita berniaga ni, maksudnya kita tidak ada limited income. Income kita unlimited. Income kita tidak dihadkan. Dan kita punya income tu equal kita punya effort. So, kalau kita rajin, kalau kita tak banyak buang masa, kita akan dapat lebih banyak income lah. Okey tak ada siapa pun yang boleh tahan kita daripada dapat income yang lebih. Okey. Soalan 3. Tips menguruskan kewangan bagi anak muda. Okey, ni bukan anak muda saja, anak tua pun kena buat benda yang sama. Okey, yang pertama, kita mesti save first and spend later. Okey, kita kena tahu setiap bulan berapa kita nak simpan, berapa kita nak belanja. Yang lebih tu baru kita belanja. Okey. Nanti dalam soalan keempat kita akan share berapa percentage tu. Okey, lepas tu sebenarnya seperti saya cakap tadi, kita kena beli perlindungan takaful dulu. Okey, sekurang-kurangnya medical card dan perlindungan kematian dan keilatan kekal. Okey, memang kalau kita mati, waris kita yang akan dapat duit tu, duit takaful kita. Tapi kalau kita tak mati contohnya kita accident, na'udzubillah min zalik, atau ada orang kena stroke, kanser dan sebagainya. Zaman sekarang ni saya dengar anak muda umur 20-an dan 30-an pun kena stroke dan kanser. So kita tak boleh rasa mudah perkara ni. Maksudnya kita jangan rasa, oh saya tak perlukan medical card atau saya tak perlukan takaful kerana saya sihat, saya masih muda. Takaful ni orang kaya pun tak boleh beli kalau dia dah ada penyakit. So kalau kita masih muda, kita masih sihat, kita perlu ada sekurang-kurangnya medical card dan takaful perlindungan kematian dan TPD. TPD ni ialah Total and Permanent Disability, keilatan menyeluruh dan kekal. Contohnya kalau kita accident, tangan kita putus, contohlah kita tak boleh bekerja kan. So sekurang-kurangnya takaful ni boleh memberi wang segera kepada kita untuk kita teruskan kehidupan. Lepas tu baru kita fikirlah nak buat apa. Okay, takaful ni kalau kita contoh kalau kita carum RM20, RM30 sebulan pun kita dah dapat agak banyaklah perlindungannya. Maknanya dalam RM50,000, RM100,000 boleh dapat. Okey. Yang ketiga beli yang perlu sahaja. Ini untuk student, untuk orang muda, orang tua, semualah sama. Sebab Islam melarang membazir. So, kita hanya beli apa yang kita perlu. Jangan ikut nafsu sangatlah membeli tu. Kemudian kita elakkan makan dan minum di tempat yang mahal. Okey, contohnya apa saya tulis tu? Starbucks. Kan? Logik ke satu cawan kopi sampai berapa ringgit? RM10, RM15? Kalau saya sayang. Saya akan buat kopi sendiri. Kan? So, saya yang dah berusia ni pun takkan habiskan duit saya beli makanan yang terlalu mahal dan minuman. Okey, lepas tu buat bajet bulanan dan pastikan perbelanjaan tidak melebihi bajet.
Yang ni sangat penting sebab kalau kita tak kawal, kita akan bulan habis, duit dah habis dulu. Ini satu penyakit di kalangan masyarakat kita. Okey. Dan buat senarai sebelum keluar membeli belah. Beli barang yang ada dalam senarai sahaja. Jangan nampak tu nak beli, nampak ni nak beli. So kita kena ada bajet bulanan. Lepas tu kalau nak keluar membeli belah pun kena ada list. Shopping list. Supaya kita tak terlebih beli. Kita tak end up beli barang-barang kita tak perlukan dan membazir duit kita lah. Lepas tu kalau sesuatu tu kita boleh kongsi, kita beli banyak, kita boleh kongsi, kita boleh share lah dengan kawan kita. So boleh menjimatkan lagi perbelanjaan kita. Okey. Okey, sekarang ni pecahan perbelanjaan, simpanan, pelaburan dan lain-lain. Okey, yang seidealnya lebih banyak simpan tu lagi baguslah. Okey, so sekarang ni saya buat yang average untuk orang yang dah bekerja sebenarnya. Tapi kalau untuk student pun kalau mampu buat begini, buat. Okey, kalau tak mampu pun mesti ada percentage. Mesti ada percentage untuk simpanan dan pelaburan. Kalau boleh, sebab kita masih muda, boleh simpan dalam unit amanah. Kalau kita letak dalam savings account, dia almost tak ada pulangan. Kalau dalam unit amanah, insya-Allah boleh dapat dalam 7 ke 8% setiap tahun. Kadang-kadang sampai 9%. So, boleh jana boleh accumulate dengan lebih cepatlah dan lebih banyak. Lepas tu 10% kita mesti beli takaful. Okey. Kalau duit tak cukup, kurangkan bahagian simpanan tu tapi jangan kurangkan bahagian takaful. Okey. Lepas tu 10% ialah dana kecemasan. Dana kecemasan ni kita tak boleh gunakan untuk perkara lain. Maknanya kecemasan ni kalau kita betul-betul terdesak saja. Okey? Kita kena betul-betul disiplin lah, kita kena asingkan duit kita. Lepas tu yang selebihnya tu 60% barulah kita boleh guna untuk perbelanjaan kita. Okey? Okey, soalan yang seterusnya. Bagaimana cara untuk mengurus hutang pendidikan yang baik setelah graduate? Okey, hutang ni sangat bahayalah sebenarnya kan. Kerana dia boleh, orang yang mati syahid pun tak akan masuk syurga kalau dia ada hutang. So hutang ni kita kena utamakan. Jangan sibuk nak kumpul duit bagi mak pergi umrah dulu tapi hutang tak selesai lagi. So kita kena niat untuk selesaikan hutang tu dengan segera. Niat tu dulu. So ras kita dah kena betul, subconscious mind kita dah kena betul. Okey? Ras dan subconscious mind ni berkait rapat dengan niat kita dan doa kita. Apa yang kita selalu fikir. Okey, lagi satu kita buat vision board. Saya lupa pula nak masuk dalam slide ni. Vision board ni ialah kita punya goals dalam satu manilakad ke, kita tampal cantik-cantik gambar ataupun tulisan yang apa yang kita nak capai. So kalau kita masih belajar, kita boleh tulis saya selesaikan hutang PTPTN dalam masa 5 tahun selepas tamat pengajian. So insya-Allah perkara tu akan menjadi kenyataan sebab kita dah tulis. Maknanya ras kita dah betul, subconscious mind kita dah betul. Hari-hari kita tengok, kita tampal kat dinding, doa kita dah betul. So insya-Allah dengan cara tu Allah akan mudahkan lagi niat kita tu supaya tercapai apa yang kita nak tu. Okey, lepas tu bayar mesti secara konsisten dan sebenarnya jangan tangguh tu kena dululah. Jangan tangguh lepas belajar kan kita dah ada 6 bulan duit simpanan apa semua kan. Kita bayar terus. Kita bayar terus. Jangan tangguh dan jangan beri alasan untuk tangguh dan kita kena bayar secara konsisten. Okey. Sebab kalau tak konsisten ni we tend to forget. Betul tak? Kita manusia kan? Kita akan selalu lupa kalau kita tak buat konsisten. Okey, ni soalan yang terakhir. Apakah kaedah untuk memiliki aset seperti rumah dan lain-lain pada usia muda? Okey, yang pertama kita kena ada duit dululah. Kena ada down payment. Okey, maknanya kalau kita nak beli once kita dah habis belajar, maknanya kita kena menyimpan masa kita belajar. Ataupun selepas belajar tu terus simpan duit. Tapi yang bagusnya masa student pun dah simpan duit. Okey, dan seperti yang saya cakap tadi, simpan duit di tempat yang memberi pulangan yang lebih tinggi seperti unit amanah dan jangan masuk unit amanah yang konvensional lah, masuk yang patuh syariah. Kemudian mesti ada dokumen pendapatan ada slip gaji ke, penyata komisen ke. Kalau kita buat part time kita ada penyata komisen kan. So kita kena ada tu sebab kalau tak ada kita tak boleh nak buat financing lah dengan bank. Financing ni ialah Islamic term untuk pinjaman, untuk loan. So dalam Islamic term kita tak guna perkataan pinjaman, kita guna perkataan financing. Okey, kalau nak cerita tu
Masa lain pula. Kenapa guna perkataan financing dan sebagainya. Banyak pula lah dia punya penerangannya. Okey, lepas tu kita mesti pastikan kita carum KWSP. Maknanya kalau kita makan gaji memang kita ada KWSP. Dan kita kena pastikan kita bayar cukai, income tax, kalau kita layak membayar sebagai prerequisite keperluan untuk membuat pinjaman di bank ataupun kita ambil financing facilities lah. Okey. Kalau kita kena bayar income tax tapi kita tak bayar dan dan bank tengok kita punya pendapatan tu besar, bank pun tak nak bagi pinjaman kat kita. Okey. Dan last kali kalau kita beli dan sewakan so that kita boleh gunakan duit kutipan sewa tu untuk bayar ansuran di bank. So kita hanya perlu simpan down payment sahaja. Lepas tu kita tak payah keluarkan duit poket kita untuk bayar ansuran yang financing tu. Kita boleh sewakan aset kita tu, rumah tu untuk bayar ansuran. Maknanya kalau kita bujang lagi, kita boleh sewakan bilik. Atau kalau kita boleh duduk dengan keluarga, kita boleh sewakan aset yang kita beli tu so that kita boleh jana pendapatan daripada aset kita tu. Okay. So, saya dah selesai menjawab soalan-soalan yang dikemukakan kepada saya semalam. So sekarang ni kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya di ruangan chatting. Okay. Dah banyak dah ni soalan. Dah banyak soalan. Okay. Saya nak baca ke ataupun saya bacakan soalan? Okay, saya boleh tengok. Okay, takaful apa yang recommended? Sebenarnya takaful ni semuanya mesti melalui bank negara. Okay. Dan lebih kurang je sebenarnya takaful ni. Saya dah buat takaful ni selama berapa tahun Lebih daripada 10 tahun lah. Sebab saya buat unit amanah dulu, unit trust. Tahun 2003 dah saya dah start lah sebenarnya. Saya buat part time. Lepas tu saya berhenti sebagai engineer, saya buat full time 2004. Okay, lepas tu 2-3 tahun selepas tu saya dah start buat takaful dah. So dah lebih 10 tahun juga saya buat takaful dan sebenarnya saya dah tukar 3 company takaful. So sekarang ni saya dengan Sun Life Malaysia Berhad, Sun Life Takaful Malaysia Berhad. Sebenarnya lebih kurang je makna takaful pun. Yang penting kita kena tahu apa yang kita perlukan dan tengok bajet kita lah. Okay, kalau macam takaful dikata dia lebih baik ke dia lebih baik, pada saya tak. Pada saya sama je. Lebih kurang. Sebab semuanya mesti melalui bank negara. Mesti bank negara luluskan. Takkan ada satu takaful yang jauh lebih baik daripada takaful yang lain. Okay. Okay, RAS tu sama dengan mindset. Hampir samalah. RAS tu sebenarnya kita punya komponen otak kita. Tapi kalau kita nak dia melakukan kerja yang betul untuk kita, kita kena betulkan mindset kita. Maksudnya mindset kita kena sentiasa positif dan kita kena fokus kepada apa yang kita nak. Bukan kita fokus apa yang kepada kita tak nak. Maksudnya kalau kita nak, contohlah saya bagi senang lah, semua orang nak ideal weight, betul tak? Semua orang nak ideal weight. Semua orang tak nak overweight, betul tak? Tapi orang yang overweight, kenapa dia maintain overweight? Sebab dia cakap, aku tak boleh kurus. Aku tak boleh kontrol aku punya makan. Aku akan overweight macam ni lah. Cuba dia tukar mindset dia. Aku boleh capai ideal weight. Aku boleh kontrol selera aku. Aku akan capai ideal weight tu. So dia kena twist je sikit dia punya mindset. Okay, sama macam kita nak belajar. Kita nak dapat point tertinggi kan. Kita nak dapat 4 flat. Kita jangan cakap kawan saya tu boleh lah sebab dia genius. Saya tak boleh sebab saya memang daripada dulu macam ni. Perkataan tu sangat bahaya. Bila kita daripada dulu percaya benda yang negatif tu, itulah yang kita akan bawa sampai bila-bila. So, mungkin dulu kita tak tahu perkataan RAS, sekarang kita dah tahu. So, kita kena ubahlah. Maksudnya, kita akan cakap kita bayar PT-PTN dengan cepat. Kita kumpul duit masa kita belajar. Kita sentiasa cukup duit masa kita belajar dan selepas kita habis pengajian. So, mindset betul. Mindset tu penting Okay, unit amanah macam ASB. Betul Aisyah tu. Unit ASB sebenarnya ialah unit amanah. Tapi ASB ada komponen-komponen yang tidak patuh syariah lagi lah. Okay. Sebab tu Majlis Fatwa mengatakan ianya harus, tapi dividennya sebanyak sekian-sekian persen tidak boleh diambil oleh orang Islam.
mesti diberi kepada kemaslahatan umum. Kerana terdapat lebih pada 20% pelaburan ESB masih berada di saham-saham riba. Okey. Dan riba ni sebenarnya dosa besar. So kalau kita boleh elakkan, kita elakkan sebab perkara syubhah. Okey, salah satu cara Allah bagi hamba dia rezeki ialah bila kita menjauhi perkara syubhah, iaitu takwa. Kalau kita tengok surah At-Talaq ayat 2 dan 3 yang famous dengan nama ayat 1000 dinar kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri dia jalan keluar daripada segala masalah yang menyusahkan dia di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan beri dia rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka-sangka. Maksudnya, kalau kita nak jadi hamba yang bertakwa, macam hamba yang bersyukur tadi, kita kena jauhi perkara-perkara syubhah juga. Bukan hanya perkara haram saja. Tapi pada saya, kalau kita ada pilihan yang 100% halal, kenapa kita perlu pilih yang syubhah tu? Betul tak? Sebab riba tu bukan dosa kecil Riba tu dosa besar. Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 mengatakan mengenai hukum riba ni. Ayat 279 mengatakan bahawa Allah berfirman, maksudnya jika kamu tidak juga meninggalkan amalan riba itu setelah datang kepada kamu pengetahuan ini, maka akan adanya peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Dan kesannya kamu tidak akan menemui selamat. So kalau Allah declare war dengan kita sebab kita amalkan riba, kita beli saham riba, adakah Allah akan terima doa kita? Adakah Allah akan terima solat kita? Adakah Nabi akan beri syafaat kepada kita bila kita di pada mahsyar nanti, kan? Oleh itu saya memang takut dengan riba ni. Kalau saya akan memang tak akan masuk ASB langsung lah. Walaupun pinjaman tu halal, Islamic ASB loan, tapi duit tu dilaburkan di tempat-tempat yang bercampur yang halal dan yang haram. Yang haram tu pula bukan haram kecil-kecil, haram riba. Dalam Al-Quran tidak disebut Allah memerangi mereka yang berzina, Allah memerangi mereka yang minum arak, ataupun Allah memerangi mereka yang main judi. Tak sebut juga Allah memerangi mereka yang contohnya apa lagi yang dosa-dosa besar. Ataupun Allah memerangi mereka yang makan daging khinzir contohnya. Tak ada. Tapi ada ayat yang mengatakan Allah dan Rasul memerangi mereka yang mengamalkan riba. So, pendapat jumhur ulama di dunia mengatakan bahawa dosa riba ni ialah yang kedua besar selepas dosa syirik. Ia lebih besar daripada dosa zina dengan ibu bapa sendiri. So, kalau kita tak sanggup nak berzina, sementara pula dengan ibu bapa sendiri, maka kita tinggalkanlah riba tu. Kita carilah tempat-tempat pelaburan yang 100% patuh syariah. InsyaAllah kalau kita buat tu kerana takwa, maka Allah akan beri kita rezeki daripada sumber yang kita tidak sangka-sangka, dan Allah akan memberi kita jalan keluar daripada semua permasalahan kita. Okey. Apa lagi? Unit amanah. Okay, saya dah jawab. Unit amanah ni ialah satu skim pelaburan macam ESB, tapi ESB tu dia laburkan dekat setengah tempat yang haram kan. Okey, kalau kita masuk unit amanah, kita akan masukkan duit kita dalam satu dana. Okey, contoh dana ESB lah. Okey, tapi kalau dana yang saya buat, contohnya saya dengan Principal Asset Management Berhad, salah satu dana kita ialah Principal Islamic Dali Asia Pacific Equity Fund contohnya. So, dana ni melabur 30% di Malaysia dan 70% di luar negara. Okey, kita akan bawa duit-duit pelabur ni ke bursa-bursa Malaysia dan bursa luar negara, dan kita beli saham-saham yang patuh syariah. Contoh kalau di Malaysia, TNB. Kita bayar bil tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan kan? Tapi kita tak dapat pulangan daripada bil yang kita bayar kalau kita tak melabur dalam TNB. Tapi kalau kita nak melabur direct dalam TNB, satu unit saham TNB sekarang sudah mungkin RM12-13. RM12-11 lah. Dan kita hanya boleh beli sekurang-kurangnya 1000 unit. So kita kena ada 12,000, 13,000 baru nak beli saham TNB. Tapi kalau kita masuk unit amanah dengan RM100 sebulan, kita boleh kongsi dengan pelabur-pelabur yang lain masuk di dana yang sama. Contohnya dana tu ada RM1 bilion. Kita masuk RM100 sebulan je. Tapi sebab ramai yang masuk, macam SB pun dia ada beratus bilion ringgit sebenarnya. So kita boleh beli dana TNB. Dan bukan TNB saja, satu dana tu mungkin akan beli 40 ke 50 stocks. Okay, dah lah
bukan di Malaysia saja, kita juga boleh beli stok di luar negara. Contoh kita boleh beli stok Samsung. Siapa yang pakai handphone Samsung? Cuba angkat tangan, siapa pakai handphone Samsung? Oh, ke Huawei. Oppo. Kan? Siapa pakai iPhone? Kita boleh beli saham. Kita tak payah pakai iPhone pun, kita beli saham Apple melalui unit amanah. So kita beli saham macam-macam. Contohnya Sime Darby. Kita tak mampu nak beli property yang Sime Darby jual, tapi kita mampu beli stok Sime Darby. IOI contohnya, atau IHH. IHH ni ialah company kesihatan yang dia ada, saya rasa MSU tu di bawah IHH dan beberapa hospital swasta pun di bawah IHH. So maknanya perniagaan-perniagaan ni insya-Allah takkan rugi. Saham TNB agaknya rugi tak kalau kita beli saham TNB? Ada tak orang yang tak nak bayar, tak nak guna elektrik dalam Malaysia ni? Tak nak guna sebab tak nak bagi TNB untung, ada tak? Tak ada kan? Semua orang perlukan elektrik. Kita malam ni pun menggunakan elektrik. So kalau kita tak beli saham TNB, kita rugilah. So kita kena beli saham melalui unit amanah. Okey, faham dah kan? So pulangan-pulangan daripada saham ni akan meningkatkan duit kita lah yang kita masukkan dalam unit amanah tu. Okey. Macam mana nak start follow pecahan keuangan tu? If dapat duit bisnes sikit-sikit day by day. Bukan lamsam macam dapat gaji setiap bulan. Okey. Sebab tu kita kena ada target. Okey. Kalau kita wait and see, maksudnya kita kata tak tahu lagi bulan ni nak dapat berapa. Why not kita change our mindset, guna RAS dan subconscious mind kita, bulan ni saya nak dapat banyak ni. Nampak tak? So subconscious mind kita akan memberi signal kepada bakal-bakal klien kita yang akan beli produk kita. Sebab ramai klien kat luar sana cakap aku nak beli produk ni. Tapi signal dia akan pergi kepada orang yang aku nak jual banyak ni bulan ni. Faham tak maksud saya? Itu untuk orang yang student yang buat part time macam-macam lah, jual-jual kan. Okay, so maknanya jangan fikir lagi kita dapat duit bisnes sikit-sikit. Kita kena tukar fikiran kita. Dengan syarat sembahyang duha, surah waqiah buat setiap hari lah. Istighfar kena buat setiap hari. Kalau boleh tahajud setiap hari. Tahajud tu sangat powerful kerana dia akan bagi aura yang positif pada kita. Orang tengok kita pun rasa nak beli. Orang yang hasad dengki pun jauhkan diri daripada kita dan kita boleh kenal dia, insya-Allah kalau kita amalkan tahajud. So hubungan dengan Allah tu jaga dulu. Lepas tu mindset kita kena betul. Okey? Cuba tu dulu, insya-Allah So lepas ni tak ada dah tak tahu nak dapat berapa bulan depan kerana kita yang tentukan berapa kita nak dengan izin Allah. Okey? Okey, lepas tu unit amanah tu unit trust, betul Ain Nadia. Balkis, boleh ke kita sesuaikan benda yang belum hak milik kita lagi? Boleh, insya-Allah boleh. Okey. Tips jaga cash flow. Kena buat bajet lah. Kalau nak jaga cash flow, kita kena buat bajet. Maknanya kita kena tahu apa perbelanjaan kita setiap bulan. Kita kena identify. Okey. Apa antara contoh unit amanah yang patut syariah? Okey. Macam saya buat prinsipal kan. Dalam prinsipal unit trust ni ada banyak unit amanah yang patut syariah, yang dalam negara, luar negara, balance fund, mixed asset, ada sukuk, ada money market, ada equity, macam-macam. Okey. Student pun boleh buat takaful, boleh. 18 tahun dia boleh buat takaful, boleh jual takaful. Exam dia online je. Boleh register online dan exam pun online. Sekarang ni masih PKP, exam online. Maknanya kita ada kamera yang membuktikan kita tak meniru dan sebagainya, insya-Allah boleh diterima. Dan yuran dia pun tak mahal, RM80 saja saya rasa. Okey. Apa pendapat Puan tentang SSPNI Plus? Saya tak ambil PTPTN. Kalau saya stop bayar SSPNI, okey ke? Okey, sebenarnya saya sendiri pun tak contribute pada SSPN. Okey, sebab saya jual unit amanah, so saya masukkan duit saya semua dalam unit amanah lah. Kita kena tengok juga apa faedah-faedah SSPNI ni. Kalau kita seorang pembayar cukai contohnya, SSPN boleh mengurangkan cukai kita, dia ada pengecualian cukai. So kalau ada faedah-faedah keuangan, kita bolehlah masukkan duit dalam tu. Kalau pulangan dia tinggi, kita boleh masukkan kat situ. Kalau dia patuh syariah, kita boleh masukkan kat situ. Okey?
Okey, selain ESB, cadangan unit amanah yang patuh syarah saya dah sebut tadi, ada banyak Maknanya dalam negara kita ni ada banyak syarikat unit amanah macam prinsipal, ada public mutual, ada kenanga, ada HRHB, ada macam bank Islam, Maybank pun, bank-bank kebanyakan bank ada tawarkan produk unit amanah. Okey. Tapi kita kena buat study lah yang mana yang menguntungkan, kena tengok track record, kena ada konsultan yang advise kita. Dan kalau adik-adik semua nak jadi konsultan pun boleh, saya pun boleh guide insya-Allah. Dah 18 tahun dah pengalaman dalam bidang ni. Okey. Emas tu kira unit amanah ke? Emas bukan unit amanah. Emas ni dikira different asset class lah, dinamakan precious metal. Okey. Apa pendapat Puan tentang student macam mana nak jana kewangan dalam masa yang sama buat medical card? Adakah satu keperluan kepada student ambil medical card? Okey. Keperluan dengan tidak keperluan ni adalah subjektif sebab student memang boleh sentiasa pergi ke hospital kerajaan. Dan sesiapa pun boleh pergi ke hospital kerajaan. Tapi kalau kita nak rawatan yang lebih cepat dan lebih advance, kita perlu ada medical card lah. Contoh macam mak saya baru ni. Mak saya tak ada medical card kerana ayah saya seorang pesara kerajaan. Arwah ayah saya dah pencen dan mak saya lah, dia bolehlah masuk hospital kerajaan. Boleh masuk ward kelas 1, tak ada masalah. Tapi baru-baru ni, umur mak saya 74 tahun tahun ni. Baru-baru ni masa hampir bulan puasa, mak saya mengalami satu sakit perut yang amat sangat sampai dia tak boleh bercakap, dia tak boleh bangun. Okey. Kebetulan PKP adik saya ada di rumah mak saya masa tu, nasib baik PKP, kalau tidak mak saya tinggal seorang, adik saya bawa hospital kerajaan. Dan hospital kerajaan, kita bukan nak merendah-rendahkan hospital kerajaan. Kita faham hospital kerajaan ni, dia punya beban tu terlalu tinggi. Dan tambah pula dengan COVID. Masa bulan 3 kan. So kita tak boleh nak salahkan pegawai-pegawai kesihatan di hospital kerajaan kerana mereka telah bertungkus lumus dah nak merawat pesakit-pesakit di hospital kerajaan. Tetapi kerana beban yang pesakit yang terlalu ramai, maka kita kena tunggu turn. Betul tak? Maksudnya mak saya sakit dalam perut kan. Lepas sehari buat ECG dulu. Okey, jantung tak ada apa-apa. Rasa macam gastrik. Okey. Tapi belum sempat lagi buat contohnya ultrasound, CT scan ataupun MRI dan sebagainya. Kerana ramai lagi orang yang queue nak buat tu. Okey, lepas tu kami adik-beradik lah bincang bawa mak saya ke hospital swasta. Okey. Sampai saja terus buat CT scan, tengok hempedu mak saya dah pecah. Kalau lambat sedikit mungkin boleh membawa maut ataupun keadaan yang sangat serius lah. So alhamdulillah terus operate the next day. Kosnya RM22,000. Itu kami bayar sendiri. Mak saya bayar sendiri. Okay, dengan duit yang anak-anak bagi ni. Alhamdulillah ada anak-anak bagi duit. Tapi kalau terpaksa menunggu di hospital kerajaan, mungkin keadaan yang lebih serius akan berlaku. So kita kena fikir, kita sekarang sihat kan? Kita rasa tak perlu. Tapi ada juga sahabat saya yang, orang-orang yang saya kenal tak ambil medical card kerana contohnya kalau dah kerja, company sponsor kan. Tapi kalau kena stroke, ada orang kena stroke umur 30-an, tak boleh bekerja lagi. Tak ada takaful, tak ada medical card. Gaji dah tak ada dah. Medical card yang company bagi pun dah tak ada. So macam mana? Nak survive, nak sara isteri, nak sara anak, nak sara diri sendiri. So kita jangan fikir kita student kita tak perlu medical card, kita tak perlu takaful. Dari perspektif seorang perancangan kewangan, takaful tu sebenarnya yang paling penting sekali sebab ianya ialah protection. Contoh kalau kita bawa kereta kan, kita ada tayar spare, betul tak? Kita perlu ke tayar spare tu? Kita tak nak pun tayar kita pancit, betul tak? Tapi kita takut kalau tak ada tayar spare kan? Kalau apa-apa jadi macam mana? So takaful ni dia macam tu lah, macam tayar spare tu. Okay? Okay. Amira Farhana, bagi peminjam ASB wajarkah untuk teruskan atau berhenti saja? Khawatir dividen rendah tahun ni dan tak cukup modal untuk pusing bayar. Kalau pendapat saya, kalau kita nak melabur, memang jangan ambil pinjaman. Itu
pendapat saya seorang yang ada pengalaman 18 tahun dalam bidang perancangan kewangan dan pelaburan. Sebab lebih baik kita melabur RM100 sebulan duit kita sendiri daripada kita ambil pinjaman dan bayar dekat bank. Yang kaya tu bank. So dan satu lagi saya cakap ASB tu pun saya tak galakkan sebab ada saham-saham riba dalam ASB. So kita tak nak masukkan duit kita dalam pelaburan-pelaburan yang syubhah. Lebih baik kita lebih dekat kepada takwa dan jauhkan diri daripada syubhah. Kalau saya akan nasihatkan stop je lah pinjam ASB tu. Bukan kerana COVID, kerana takwa kepada Allah. Dan kerana kita nak pulangan yang lebih baik di tempat yang lain pun, kan? Okey. Nak tanya apa pendapat Puan tentang bank international yang menggunakan tambahan nama Islami seperti bank yang patuh syariah? Adakah bebas dari riba atau syubhah? InsyaAllah kalau bank negara dah luluskan bank-bank luar negara seperti Standard Chartered, Public Bank, HSBC yang ada window syariah ni, dia memang tak campur dengan conventional business dia. InsyaAllah memang business dia patuh syariah. Sama juga dengan bank tempatan seperti Maybank, CIMB Bank, Public Bank. Mana yang Islamic banking tu memang tak campur dengan conventional banking. So insyaAllah memang bolehlah. Okay. Kalau ikut pengalaman saya yang dah berkecimpung dalam dunia keuangan ni selama 18 tahun, sebenarnya panel syariah antarabangsa tu lebih strict daripada panel syariah tempatan. Antarabangsa panel syariah ni contohnya daripada Qatar, daripada Mesir dan sebagainya. Ada juga daripada Malaysia, dia international, dia board dia. Tapi kalau panel syariah tempatan, dia hanya daripada Malaysia saja dan dia akan terikat dengan beberapa polisi kerajaan yang mana contohnya macam ASB kan. Mungkin kalau di luar negara ASB ni tak patuh syariah pun, tak harus pun. Tapi di Malaysia dia jadi harus. Kerana wakil lah. Okay, so insyaAllah lah bank international pun kalau ada syariah window, Islamic window, dia patuh syariah. Okay. Sukuk tu apa ya Puan? Okay, sukuk ni adalah Islamic bond. Okay, kepada mereka yang belajar Islamic finance, tahulah apa maksud bond kan? Okay. Dia adalah satu channel untuk kita melabur lah. Principal PRINCIPAL. Principal. Okay. Principal ni dia shareholder dalam, okay, dulu nama principal ni CWA, CIMB Wealth Advisors. Dia di bawah CIMB sebenarnya. Tapi dulu principal ni ada 40% saja share dalam CWA. Tapi mulai tahun lepas principal beli lagi 20% share dalam CWA. Principal, so bila principal ada major share 60%, maka nama tu diubah kepada nama dia lah. Sebelum ni CWA, CIMB Principal Asset Management. Sekarang ni Principal Asset Management with alliance with CIMB Berhad. Okay. Principal ni sebenarnya company keuangan dari USA. Dia dah wujud selama 140 tahun dan dia pakar dalam bidang pelaburan dan pengurusan wang pencen. Okay, so prinsipal ni pun dia ada prinsipal yang konvensional, prinsipal yang Islamik. So kalau di Malaysia ni dia ada prinsipal Islamik, yang itu je lah yang saya buat lah, yang konvensional saya tak buat. Okay. Macam mana nak join unit amanah? Ini boleh contact saya kemudian lah. Kita boleh buka account. Senang je. Sign borang bagi IC, kita boleh online je dekat online platform lah. Okay. Kalau nak join saya nanti kita share lah dengan organizer. Boleh organizer? Cik Bazlin. Boleh share nanti contact number saya. Ataupun boleh DM saya di saya punya Instagram ataupun di Facebook saya. Okay. Boleh Google nama company saya, Soha Barakah Wealth Consultancy juga. Okay. Untuk student yang nak berjinak-jinak jadi perorangan kewangan, apakah step awal yang perlu diambil? Berapa lama jangka masa yang diperlukan untuk jadi seorang konsultan? Okay. Mula-mula kita kena daftar exam. Exam ada di KL, di JB, di bandar-bandar besar lah. Sepatutnya ada di Melaka dan di Seremban, di Kuantan juga. Tapi kerana PKP ni sekarang masih hanya ada di KL dan JB saja. Okay. Kita kena register, kita kena isi beberapa borang, kita kena ada akaun CIMB, kita kena
angkat sumpah dengan Pesuruhjaya Sumpah yang mengatakan yang kita ni berumur 21 tahun ke atas, warga negara Malaysia, tidak pernah bankrupt dan tidak ada rekod jenayah. Lepas tu kita kena ada gambar Pak Keping, ukuran pasport, dan kita kena ada sijil sekurang-kurangnya SPM lah, sekurang-kurangnya SPM. Okey. Lepas tu kita boleh register exam. Selalunya kita register exam sebulan sebelum tarikh exam lah. Deadline dia dalam 3 minggu sebelum tarikh exam. Dan kita kena study lah. Kita kena study sebab nak exam. Macam kita exam universiti kita juga kan. Kalau tak study insya-Allah fail. Kalau study insya-Allah pass. Okey. Nota exam, contoh soalan exam, tutorial saya bagi 3 jam, video ada akan disediakan. Bila dah ambil exam, dia online maknanya exam tu kita pergi kat pusat peperiksaan tapi dia dekat komputer lah. So kita klik submit je, kita terus dapat result pass atau fail. So kalau pass tu minggu depan tu kita dah boleh buat sales lah, dah boleh buat aktiviti kita. Tapi kena ada guide lah. Macam kalau register ada saya akan guide lah untuk jadi seorang konsultan yang maknanya yang berintegriti, yang bagi maklumat yang betul kepada pelanggan, bagi advice yang betul, nasihat yang betul kepada klien-klien kita. Okey. Selain menggunakan khidmat takaful, apa perkhidmatan lain yang bagus? Yang ni saya tak faham. Izzatul Iman. Takaful ni dia ada banyak company juga. Okey. So rasanya kat Malaysia ni takaful je lah yang memberikan perlindungan sebab kalau yang insurans tu dia konvensional. So boleh cari mana-mana takaful pun asalkan takaful iaitu Islamik lah. Okey, takaful memang bayar bulan tapi ada yang minimum lah macam puluh-puluh ringgit je setiap bulan. Takaful pun ada banyak jenis. Untuk student banyaklah, you all boleh ambil Prudential, boleh ambil AIA, boleh ambil Great Eastern, boleh ambil macam saya Sun Life kan. Macam-macam. Okey. Tabung haji pun boleh. Okey, tapi setakat ni lah tabung haji punya return tak boleh match dengan saham amanah. Okey. Tabung haji punya return agak rendah sedikit lah berbanding saham amanah. Insurans dan takaful sama. Sebenarnya tak samalah. Satu konvensional atau nama yang cakap lepas dia haram. Satu lagi patuh syariah halal lah. Takaful tu patuh syariah, insurans tak patuh syariah. Okey. Okey, ada apa soalan lagi? Dah habis dah? Tak ada. Okey, saya bagi contoh Saya bagi contoh klien saya yang invest 200 sebulan tu yang saya sebut tadi kan. Okey, saham amanah ni kejap mana ni? Okey, ni saya tunjuk Okey, yang ni nampak tak dia ada switch in 19,100. Okey. Switch in ni daripada dana yang lain lah. Okey. Mungkin dana tu mula-mula tak berapa perform, so saya switch ke sini 19,100 ringgit. Lepas tu dia ada switch out 1,000, so tinggal 18,000 je lah duit dia kan. Okey, lepas tu selepas switch in ni dia teruskan 200 sebulan, 200. So sebenarnya yang 19,000 ni dia dah melabur 4 tahun sebelum tu. 10,000 pada 2004 bulan 10 dan start bulan 11, 12 dan seterusnya 2005, 2006, 2007, 2008 200 sebulan. Selepas 4 tahun dia dah melabur 19,600 tapi masih tak untung dekat dana yang lama tu, maka saya switch ke dana ni. Okey, masa switch tu RM19,127. Okay, unit amanah ni dia jangka masa panjang mungkin selepas 5 tahun baru kita nampak keuntungan. Tapi kadang-kadang kalau market tengah naik, setahun 2 tahun pun kita dah boleh nampak keuntungan lah. Okey, yang sebaiknya kita simpan 5 tahun ke atas. Saham amanah tidak sesuai untuk dijadikan emergency fund dia untuk simpanan jangka panjang. So tengok bila start tahun 2009 kan, dia dah start make money lah. Okey, daripada 19,100 ni dia tambah 200 bulan. Yang ni DD ni dividen tengok dividen dia 1,200. Dividen dia 1,400 tahun 2010. Lepas tu 2011 2,200. Makin lama dividen makin banyak kerana unit yang dia kumpul makin lama makin banyak. Okey, so sampailah 2000, kalau kita tengok 2015, tengok dividen dia berapa? 3,800.
2016 dividen dia 3,500. 2017 dividen 4,500. Dan seterusnya. Okay. So kita tengok 200 sebulan ni dia melabur sampailah saya print ledger ni pada 15 bulan 6 tahun 2020 bulan lepas lah. So kita tengok total pelaburan dia yang dalam dana yang pertama tadi 19,600 campur kat sini 27,400 kat sini total investment 27,400 campur yang dia switch ini sebenarnya asal-asalnya 19,600. So kita campur dua ni tapi kena tolak 1,000 lah yang dia dah switch out masuk fund lain. So total pelaburan dia dalam 27 campur 19 47,000 lah. 47,400 campur 600 kat sini dalam 48,000 tapi dah tolak 1,000 kat sini so 47,000 lah total pelaburan dia dalam masa 15 tahun duit dia dah jadi 78,900 pada bulan 6 hari tu. So sekarang ni dana dah pasaran saham dah meningkat lagi. Sebenarnya dia punya duit dah jadi 80,000 lebih dah pada hari ni. So inilah contoh-contoh pelaburan yang sedikit 200 je sebulan tapi boleh menjana pulangan yang tinggi. Okay, so kalau kita letak kat tempat lain macam tamu haji, dekat akaun simpanan biasa tak boleh dapat pulangan yang setinggi macam ni lah. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Okay, switch in, switch on dia maksudnya kita pindahkanlah duit tu daripada satu dana ke dana yang lain. Okay. Kiranya insurans dan takaful dalam kategori perlindungan ya puan. Ya betul, insurans dan takaful kategori perlindungan. Kalau saya nak batalkan insurans, sebab bagi saya student agak mahal RM49 sebulan. Kalau nak batalkan senang je, tak payah bayar. Takaful dengan insurans ni dia senang je. Kalau kita tak bayar, benda tu akan lapse. Benda tu akan terbatal. Tapi rugilah, sebenarnya rugi. Kalau pada saya, takaful ni sangat penting dan jangan batalkan. Pelaburan saham, okay, basically kena melabur RM200 sebulan. Sebenarnya minimum RM100 pun ada. Okay. Takaful puluh-puluh ringgit pun ada sebulan. Kalau pelaburan ni RM100 pun ada sebulan. Okay. Pelaburan, saya ada klien sebab saya agensi dekat Melaka. Saya ada klien student MMU tau. Dia buat part time kerja, dia melabur dengan saya RM400 sebulan masa dia student. So bila dia dah grad, dia ada lebih pada RM10,000 lagi. So adalah duit dia nak beli kereta ke, betul tak? Kan dia tak susah lah hidup dia kan. Okay. Okay, kat mana pelaburan RM100 tu puan teringin nak join nanti kontak saya Kalau nak cerita kat sini banyak lagi perkara yang kita nak cerita, panjang nanti. Okay. Antara emas dengan saham mana lebih untung? Okay, sebenarnya kita tak boleh nak bandingkan secara apple, sebab emas dan saham bukan apple to apple. So tak boleh nak bandingkan secara straightforward macam tu. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. So yang bagusnya kita jangan letak pelaburan kita di satu tempat sahaja. Kita kena ada emas sikit, kita kena ada saham sikit, kita kena ada property sikit kan. Sebab setiap asset class ni ada cycle dia masing-masing. So mungkin masa emas jatuh, saham naik. Masa property jatuh, saham naik. Masa saham jatuh, emas naik. Property naik dan sebagainya macam tu. So kalau kita perlukan duit, kita boleh jual aset kita yang mana tengah naik masa tu lah. So kalau kita beli emas je semua, tak ada saham, tak ada property, tengok harga emas jatuh. Dan kita nak guna duit masa tu, kita kena liquidatekan pada harga yang rendah. So kita rugi. So yang bagus ni kita diversify pelaburan kita. Okay, kalau dalam saham amanah, kita memang dah sangat diversify dah. Contohnya macam saya cakap tadi kan, kita boleh melabur satu dana, kita letak RM100 je sebulan tapi kita melabur di Malaysia dan di luar negara. Luar negara tu pula bukan satu negara, sampai 10 negara atau lebih lagi. Mana saham company-company yang patuh syariah lah. Macam telecommunication, teknologi, company kesihatan kan, company arang batu, oil and gas, energy, semua patuh syariah. So ada banyak peluang pelaburan di luar sana dengan RM100 sebulan. Sekarang kita nak beli emas pun 1 gram dah 200 lebih kan. So macam dah mahal. Tapi kita dapat emas saja. Tapi kalau kita beli saham amanah,
kita boleh memiliki banyak lagi kekayaan di dalam dunia ni. Okey. Okey. Wahid ni sebenarnya salah satu unit trust tapi dia dikendalikan oleh robot. Okey. Sahabat saya pun ramai yang invest dalam Wahid, tapi itulah sebab dia website base. Kalau website tu hilang, Assalamualaikum. Okey. So setakat ni nampak dia memang kredibel lah. Dia ada kelulusan dari Bank Negara dan Security Commission. Okey. Tapi saya rasa dia di luar negara, base dia di overseas lah, bukan di Malaysia. Simpanan emas di public gold, sama macam saya cakap tadi, boleh tapi jangan letak semua simpanan kita dekat emas ya. Tak kisahlah public gold ke arahan macam-macam lagi kan emas, tapi jangan yang sebab macam Swiss gold pun dah tak ada, betul tak? So kita kena cari tempat yang memang betul-betul dipercayai lah. Agak susah juga tapi kita kena buat study, tengok dia ni diluluskan oleh Bank Negara ke. Sebab macam scam-scam ni banyak, kita kena tengok website Bank Negara. Selalu ada list scammer ni. Macam Mega Fund kan, nama Mega Fund nampak macam alim sangat lah. Nampak macam Islamik lah tapi pun scam juga. So kita kena berhati-hati. Okey, apa lagi? Dah hilang. Okey dah. Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, pukul berapa dah? Oi, dah nak dekat 10.30 dah. Seronok bincang malam ni. Banyak benda yang dapat lah. Yang sebelumnya tak pernah dengar dan tak pernah tahu pun. Dan malam ni banyak benda yang saya pun dulu masa belajar engineering dan kerja engineer pun tak pernah tahu mengenai perancangan kewangan. Saya dah kerja baru saya tahu. Adik-adik semua ni, anak-anak ni semua untung sebab tahu awal. Ada lagi soalan? Siapa nak ambil nombor telefon saya? 019 356 4255. Okey, 019 356 4255. Nanti kalau kita ada masa kita akan share dalam grup WhatsApp lah. Yes. Ada soalan? Tak ada Kalau tak ada, moderator boleh buat conclusion lah. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Hawa atas perkongsian yang sangat membuka minda lah. Sebab sebelum ni kita lebih kepada nak berniaga macam mana, kita nak simpan duit macam mana, tapi hari ni kita buka macam mana nak melabur, macam mana nak join takaful dan sebagainya lah. Mungkin soalan-soalan lepas ni yang lebih terperinci, kalau berminat nak join nak buka tadi tabak amanah dan sebagainya tu, boleh direct dengan Puan Hawa lah. Okay, so untuk malam ni sebelum kita tangguh majlis, ada dua perkara yang kita nak maklumkan kepada semua peserta. Yang pertama, berkenaan dengan mana-mana peserta yang sudi untuk menyumbang untuk penggunaan Zoom untuk next program pula. Jadi boleh share. Kalau kami just RM1 sahaja. Nanti nombor akaun tak payah diberi dalam grup. Okay, yang kedua berkenaan kalau tadi kan ramai catat kan, catat tulis dan sebagainya, yang cantik-cantik tu boleh post di media masing-masing dan hashtag Sigma 2020 dan Empowerment Sri Kandi. Okay, untuk malam ni sekadar itu sahaja. Maaf salah silap. Terima kasih kepada panel. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Puan. Untuk slide nanti insyaAllah kita akan share dalam grup WhatsApp. Bazlin, Sesi ambil gambar. Ya, saya. Oh, saya ambil gambar. Alah, tiga semua. Puan Hawa dah left ke? Okay, yang mana tak left lagi? Sorry, tak ingat. Yang mana tak left lagi, kita ada sesi bergambar ya.
Kejap boleh? Kejap ya.